bincangkan tentang presentation. Untuk final presentation apa yang patut ada dalam presentation awak nanti. Dan sebenarnya all the tips ataupun all the elements of the presentation awak boleh dapat through rubric presentation. Okay, rubric presentation nak ambil kat mana? Buka dekat VLE, awak boleh nampak ada satu folder yang ada borang pemarkahan. Borang pemarkahan tu ada thesis, ada borang pemarkahan logbook dan ada borang pemarkahan presentation. So kalau awak boleh access awak punya VLE sekarang, sebab saya tak boleh nak share, saya minta maaf sebab tak boleh nak share. Awak boleh buka VLE, awak tolong downloadkan, awak terus buka rubric presentation tu. Kita boleh go through one by one. Okay. Nanti awak akan dapat ada two types of document ataupun two types of files rubric. Ada Word, ada Excel. Nak ambil yang mana satu? Nak ambil Excel ke nak ambil Word? Untuk diberi kepada panel, tolong bagi yang Excel supaya dia dah tolong, Excel kan dah ada formula. Jadi panel key in markah dah siapkan klik. Jadi lebih mudahlah untuk panel untuk kira dan takkan ada kesalahan. Kalau awak bagi Word, nanti panel terpaksa gunakan calculator, takut nanti ada kesalahan kan. Risau juga. Okey. Ada yang dah buka rubrik tak? Ataupun boleh tak seorang tolong buka rubrik, tolong sharekan dekat chat. Kalau awak share dekat chat, saya boleh buka. Boleh ramai nampak. Boleh tak seorang tolong download rubrik FYP dan share dekat chat. Saya petik lah siapa. Ain tak Ain? Ya, madam. Boleh tak? Sekejap, madam. Kat VLE. Kat VLE ambil rubrik. So ambil rubrik presentation. Tolong download and then share dekat chat. Okay. Ada yang dah share, so saya nak tengok dulu. Okay, Syahira dah share. Okay, good. Yang lain-lain tu boleh download lah. Tapi ini untuk FYP tu tau. Untuk FYP diploma, tolong ambil FYP diploma lah. Download. Saya try nak share melalui handphone. Saya tak pernah share guna handphone tau. But I try. Share screen. Share whiteboard. Share PowerPoint. Share screen keluar benda ni. Tak boleh lah. Saya rasa sebab saya pun tak pernah explore macam ni. Saya rasa saya perlukan ni lah bantuan lah. Ain ke Rosyahira ke boleh tak awak jadi saya punya assistant? Tolong share kan? Tolong share Rosyahira lah. Awak tolong sharekan awak punya screen. So bila saya cakap point tu dia ada 2 page je. Nanti awak scroll lah. Madam, saya guna phone juga. Ya, guna phone juga. Terpaksa lah Ain. Go Ain. Saya online pakai phone, madam. Ya ke? Okey, boleh tak siapa yang guna laptop ke?
Minta tolong sharekan rubrik yang di-share oleh Syahira tadi yang dekat chat tu. Siapa saya nak panggil? Boleh tak siapa-siapa respon? Sesiapa yang pakai laptop. Saya tengah cuba macam. Rish. Rish ada Rish? Rish. Tolong besar. Okay. Alright. Okay. Okay, thank you. Okay, saya terangkan untuk hari ni memang saya terangkan tentang rubrik. Sebab student mostly dia nak present tapi dia tak tahu point panel nak bagi melalui apa. Sebenarnya nak skor dalam presentation tak susah kalau awak tahu markah dia diberi through rubrik sahaja. Dia tak akan bagi extra ataupun luar beyond daripada rubrik ni. Okay, contoh, kita pergi pada one by one. First kali yang awak kena buat bila nak start presentation, tolong isi nama. Nama kena isi, jangan bagi form yang kosong. ID number, program semua kena isi. Project title pun penting. Supervisor. Tolong isi nama penuh supervisor. Dan yang terakhir adalah examiner. Okay, siapa examiner ni? Examiner ni adalah panel 1 dan panel 2. Kalau untuk presentation FYP akan ada 2 panel. Panel 1 and panel 2. Kalau waktu tu awak tengah present dekat panel 1 and panel 2, maksudnya examiner ni kena 2 nama lah. Satu bubuh nama panel 1, Dr. Ismail. Nombor 2, Dr. Rimanul. Maksudnya kena buat 2 kali, ada 2 form. Dan paskan kepada kedua-dua panel. Right? Okay. Kalau awak perasan, yang paling kanan, kolom yang paling kanan, awak akan nampak CLO3 dan CLO4. CLO tu awak sebenarnya tak perlu tahu pun, itu lecturer. Just saya nak bagi tahu, setiap elemen di dalam presentation dia diwakili oleh CLO yang berbeza. Contohnya, bila awak pergi kepada introduction tu dapat daripada mana? Introduction tu dapatnya daripada thesis awak. Awak kan dah buat project, dah ada chapter 1, dah ada chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5. Saya assume awak dah siap 1 sampai 5. Jadi untuk chapter 1, dapatkan yang awak summary kan, kompreskan dia, masukkan ke dalam slide. Jangan masuk 5 page introduction tu. Pilih yang terbaik. Ada introduction sikit, ada problem statement sedikit, ada background sedikit. Macam tu. Kalau nak begitu details, awak boleh scroll bawah sikit. Rish, awak ambil scroll paling bawah. Ada satu table. Bawah lagi. Awak tengok ni. Stop. Awak tak kriteria. Kriteria untuk introduction. Macam mana kita nak get high marks dekat introduction? Kita aim high marks tau. Saya takkan explain yang 1-2 markah. Pergi kepada markah 10. Paling kanan, introduction yang paling kanan. Yes. Saya tak nampak. Okay. Introduction is very clear. Okay. Apa maksud very clear? Awak tengok dekat chapter 1. Apa elemen-elemen yang patut ada? Ada background, ada problem statement, ada apa lagi? Awak summary kan lah. Conclusionnya adalah awak kena summary awak punya chapter 1 tu. Allah. Alhamdulillah. Okay, seterusnya saya nak bagi extra point lah sikit. Di mana kalau awak still ingat problem statement tu kita bukan reka kan. Kita dapat daripada masalah orang kan. Masalah previous researcher. Jadi nak dapatkan point yang tinggi dekat problem statement yang awak letak dekat slide tu, awak letak citation. Jangan awak letak satu statement COVID sekarang ni menyerang Malaysia drastik
secara drastik. 40% meninggal dunia contoh. 40% tu datangnya daripada siapa? Awak dah bagus letak problem statement tapi datangnya daripada artikel mana? Tolong letak citation. Barulah awak dapat mark yang tinggi. Awak letak problem statement dan dia disokong oleh artikel yang dah dipublish. Okay. Okay. Setiap slide yang ada citation, yang ada abu, koma 2020 contoh setiap slide yang ada citation, tolong nak dapat full mark ni, awak letak reference dia dekat bawah. Contohnya macam slide awak cakap tentang problem statement tadi kan. Lepas tu ada citation Ali 2020. Ali punya artikel. Okey. Letak dekat bahagian bawah, dekat macam ala-ala footer tu, kan ada header dengan footer kat bahagian bawah tu, tolong letak nombor 1. Ali 2020. Artikel dia tajuk dia COVID membunuh. Contohlah, faham Maksudnya setiap citation dekat slide tu letak dia punya reference. Kiranya kalau panel tengok dia tak perlu nak tanya lagi. Artikel mana ni awak dapat? Sebab dah ada reference dekat bahagian footer tadi. Kalau tak faham angkat tangan sebab saya tak ada slide. Okey. Seterusnya, lepas introduction, pergi kepada objektif. Objektif memang wajib letak. Kalau awak tinggal, problem lah. Sangat-sangat problem. Okey, untuk objektif, okey. Dekat thesis, objektif kita just point. Number 1, number 2 and number 3. Same goes to presentation. Tak perlu buat ayat. Just buat the objectives of this project apa? 1, 2, 3. Dah settle. Kalau bila awak letak 1, 2, 3, awak kena terangkanlah nombor 1 explain secara detail sebab awak tengah present. Tak semua yang awak present kena tertulis dekat slide. Nampak tak profesional macam baca. So, nombor 1 tulis statement tu dan explain. Kena explain dekat panel. Apa maksud dia? Same goes to objective 2 and objective 3. Okay, tengok dia punya explanation. Dekat kolom yang belah kanan, criteria for objective. The purpose of the project, the purpose tu objektif lah. The purpose of the project and the research question are explained in very clear manner. Maksudnya awak explain kena clear lah. Letak nombor 1, 2, 3 tu mungkin satu ayat je. Tapi awak kena explain setiap point. Okay? Saya harap tak ada masalah. Seterusnya, content of presentation. Okay, content of presentation, kita pergi pada yang high score Kita pergi pada high score terus. Demonstration of full knowledge of the subject with explanation and elaboration. Okay. Content of ni, okay. Boleh tak si Henrich, Rich tolong pergi balik ke atas. Okay. Content of presentation ni ada banyak kriteria dia. Ada original of preparation of material, ada clarity, ada tentang explanation of your background, methodology awak step by step kena cerita, kena letak, kalau ada flowchart letak flowchart, kalau ada model kena letak, kalau ada framework kena letak, kena explain lah. Lepas tu yang seterusnya, dalam content of presentation ni ada result sekali. Result, understanding of your result, data analysis, discussion and conclusion. Okay, saya harap nombor 3 ni awak faham lah. Walaupun dia punya point-point dia macam general, tapi awak kena faham. Awak kena letak macam chapter 3 and chapter 4 maksud dia. Untuk content of presentation, awak kena letak
daripada chapter 3 and chapter 4. Tapi pilih yang terbaik lah. Pilih flow yang cantik. Flow memang kena letak tapi maksudnya awak jangan letak semua. Janji awak punya flow tu dah faham satu projek. Result pun kena letak. Kalau setiap graf yang terhasil ataupun bar chart ke, pie chart ke, ataupun percentage apa ke, ataupun gambar rajah yang ditangkap daripada result tu, tolong letak. Itu penting tau. Tolong letak. Okay. Untuk result, jangan lupa untuk explain awak dapat result tu, lepas awak analyse guna apa. Kalau guna SPSS, kena bagi tahu. Macam mana SPSS tu awak boleh analyse your data, guna apa? R-test ke, benda lah. Saya pun tak sure sangat dengan SPSS ni. Guna MATLAB ke, guna apa? Excel ke, guna hypothesis apa, check hypothesis ke, boleh je semua. Awak kena explain bergantung kepada awak punya analisis lah. Lepas dah dapat analisis tu, discussion and conclusion, discussion tu chapter 4 kan. Conclusion chapter 5 pun kena masukkan dalam ni. Content of presentation tu. Jadi apa yang saya boleh concludekan untuk content of presentation ni, dia meliputi, its cover chapter 3, 4 and 5. 4 and 5. Okay. Demonstration kena Demonstration. Okay, kalau student yang saya sekarang ni saya explain student yang tak ada prototype. Contohnya bila student ada prototype, dia boleh explain dia punya projek. Dia akan tunjuk dia punya projek beroperasi. Tapi macam mana dengan student-student yang tak ada projek, yang tak ada prototype, dia nak explain apa? Contohnya, student yang buat simulation, awak run lah simulation awak tu. Awak pilih coding yang terbaik ke ataupun input yang terbaik, awak bagi panel nampak awak punya simulation tu work, function. Itu satu. Yang kedua, untuk student yang buat eksperimen. Untuk eksperimen, macam mustahil lah awak nak tunjuk eksperimen tu secara live kan. Jadi, penting untuk awak tunjuk awak punya gambar eksperimen tu secara komplit. Jangan tangkap gambar seketul-seketul dia punya equipment tu. Tangkap gambar the whole eksperimen. Kalau awak dekat lab, awak set up awak punya eksperimen, awak tangkap gambar, awak labelkan dan awak explain. Daripada sini ke sini, yang ni keluarkan result, ni sini keluarkan result. Macam tu, awak explain secara details. Okay. Settle untuk 3, 4, 5. Okay, 3, 4, 5 ni dia bergantung kepada niche ataupun area awak sebenarnya. Kalau ada tak faham boleh tanya last kali adalah question and answer. Okay. Daripada chapter 1, introduction, sampailah chapter 5 tadi, minit yang dibenarkan, minit yang paling normal, berapa minit kita nak kena present? Okay, untuk FYP, 20 minit tu kira nice lah, 20 minit. Seorang 20 minit. Bukan seorang 20 minit sebab awak ada diploma sekali kan, kat sini ada diploma. Satu projek 20 minit, so bahagi-bahagikanlah. Kalau diploma dia ada grouping. Seorang 7 minit bercakap, cukup. Jangan seorang cakap 20 minit, seorang cakap 20 minit, jangan. Nanti lama sangat, panel pun tertidur. So untuk buat degree, satu projek seorang kan. So seorang awak kena buat 20 minit. Okay. Bila dah habis conclude kan, barulah kita open for question Q&A. Q&A. Tetapi ada panel, tak banyak, tapi adalah segelintir panel yang suka mencelah. Baru cakap introduction, dah tanya. Baru cakap tentang objektif, dah tanya. Kalau macam tu awak layan je lah. It's okay.
Maksudnya dia sangat-sangat berminat dengan awak punya projek. So dia takut lupa, so dia bertanya secara terus. It's okay. Sebab kita punya range 20 minit student bersembang, student present. 10 minit Q&A. Jadi total dia adalah 30 minit. Walaupun awak present and then panel mencelah, tapi total up dalam 30 minit. So it's okay. Jangan kalau panel masuk mencelah, awak dah risau melebihi 30 minit. It's okay. Okay. Untuk elemen number 4, untuk Q&A punya pemakahan, awak boleh tengok dekat sini di mana ability to handle question. Jadi setiap panel akan tanya satu ataupun dua soalan. Lebih nasib lah. Tapi selalunya dia akan paling minimum akan adalah satu soalan ataupun dua soalan. Okay, so awak kena betul-betul faham awak punya projek. And then ada lagi markah dekat bahagian interpersonal ability dan communication skill. Okay, untuk communication skill ni itu di luar bidang FIP lah, sebab itu adalah awak punya interpersonal skill kan. Yang awak belajar dalam subjek English, yang awak dah develop during your whole semester. Awak ni dah sem akhir. Bila dah sem akhir, awak dah go through dengan banyak sangat presentation. Dah biasa sangat dengan presentation, dengan communication skill, grouping semua kan. Jadi waktu FIP ni adalah yang terakhir, awak kena all out. Okay, Rish tolong atas sikit Rish. Buka atas. Saya nak tengok nombor 4 tadi, elemen lain. Okay, stop. Okay. Untuk selain kemampuan dalam communication yang bagus, English kena dalam English. Panel kadang-kadang tanya dalam BM, tapi you have to try to answer in English. Kena cuba juga. Tetapi kalau dah stuck dekat certain words, bolehlah dimelayukan. Tapi jangan ada intention, jangan daripada awal lagi dah nak bahasa Melayukan dia, jangan. Kena usaha sehabis baik dalam English, tapi andai kata satu word tu, dua word tu awak terlost, boleh. Bolehlah tune sikit. And then, ability to handle. Okay, next. Saya nak cakap tentang awak punya pemakaian. Pemakaian. First, kena buka kamera. Ada markah tau. Awak buka kamera, ada markah. Kalau tak ada kamera, try usahakan sehabis baik. Kalau tak ada, tak boleh juga awak kena message panel tu. Kena bagi tahu kenapa awak tak ada kamera. Supaya awak tidak dihukum secara terus. Okay. Wait Allah, kenapa man? Sekejap. Okay, so the point is you have to turn on your camera. If you got a problem with your camera, please inform your panel. Okay, next is your appearance. Jangan pakai round neck. Pakai formal lah, like pakai blazer, or maybe you can sarung jacket, or maybe collar, shirt with collar. Untuk perempuan tak apalah pakai tudung, it's okay, but don't wear hoodie to gantikan awak punya tudung, sebab ada student macam tu pakai hoodie. Please make it proper lah, proper attire.
And then another problem for presentation is your voice. Your voice. Your projection of voice. Jangan mendata je cakap number one so boring. Please ada projection sedikit lah. Macam saya ni, dia macam menjerit tau. Dia macam menjerit. Dia bukanlah menjerit tapi jangan monotonous lah. Don't be monotonous. Okay, next is demonstration and verification. Okay. Pergi kepada student yang demo. You do demonstration and it's very important for you to ensure your product is function. Ini bahaya tau sebab ada student yang ada prototype tapi it's not function. That is okay. If not function, panel would not penalize you sampai 0 marks. No. Maybe dapat 5 or 6 or 4. Depends on your whole project. But if you want to get high marks, please ensure that your prototype is function very well lah. Very well, very attractive, very good. Semualah complete. And then, if you are presenting your project, of course, panel will ask everything about your project, about your prototype tu. Setiap elemen, setiap wire kena tahu. So you have to understand your whole project. Yeah. Macam ni lah, apa yang awak letak, apa yang awak present tu mesti awak kena tahu setiap sudut tu. Okay, and then is last point for demonstration or verification, number 5 tu is use of media. Okay, again, use of media ni represent your slide. Your slide kena attractive, kena cantik. The color used for your presentation, the font color, the size, the words you put on your slide. Don't put everything on your slide. Just point, simple point, and then you have to present. Okay, use of media itu marker untuk use of media. Mata, your for presentation skill, your eye contact, body contact, your confidence level. Kita boleh tahu you confidence or not during your presentation. Saya bercakap based on experience. For previous semester, even though the presentation had be conduct through online, ada student pension tau sebab dia terlalu takut, too afraid of panel, so dia collapse. Jangan takut sangat, biasa je. Alright. And then is of course organization of your time. Your presentation tu kena, please ensure don't be too short and don't be too long. 20-minute presentation and 10 minutes for Q&A is good enough. Alright. Okay, sekarang I want to explain about the marks. Rich, tolong scroll down. Maksudnya saya nak nombor 1 boleh, introduction tadi. Go for introduction. Okay, you can see that the marks given. Okay, tengok weightage. Pergi reach dekat weightage tu. Second column, you can see that there is a weightage. Itu pemberat. Maksudnya, if you got 10 marks for introduction, 10 marks for introduction, 10 marks tu will be multiplied by 1. Awak nampak tak negative 1? Negative 1 tu maksudnya darab 1 lah. So
the total you will get for the introduction is 10 marks. We move to the second part is objective. You can see that the objective is clarity of the objective and the weightage is 1, betul? Let's say you get 8 marks. So 8 times 1 is 8. And then move to the next row, significance novelty. Let's say that awak punya project novelty dia kurang. Okay, nanti saya terangkan what is novelty. Novelty dia kurang. So maybe you get 4. 4 times 1 is 4. Itu, faham tak? Okay. Same, semua sama. All the weightage for content of presentation semua satu. 1, 1, 1, 1, 1. Okay, we move to the question. Bawah sikit. Scroll up. Okay, you can see that the demonstration part. And then you can see here, use of media. Use of media is easy to score tau, sangat senang. Based on your slide, the attractive semua tu kan, you can see that the weightage is 2. Let's say you get 10 marks, 10 marks and then times with 2. So you will get automatically 20 marks. That's why you have to aim which one yang senang to score. It's easier to score. So awak boleh fokus kat situ. Of course, the best way is to score everything. Tapi ada yang kadang-kadang demo dia tak jalan sangat, function. Sometimes the project is not function very well. So don't be sad because you have chance to top up, to increase your mark dekat part lain. Okay, so that's why presentation sangat susah nak fail. It's very hard for you to get fail lah because of the weightage yang dua ni dekat bahagian presentation skill, demonstration, semua tu senang nak score. Okay, any question? Secara bertanya ataupun raise up your hand before I read the chat. I read the question through chat space. Ada soalan? Madam, untuk I student. Assalamualaikum doktor. Apa? Hello, doktor dengar saya tak? Okay, siapa tu? Syakina. Okay, awak cakap awak perkenalkan awak daripada kos apa? Sebab setiap kos lain-lain. Saya Syakina daripada kos Bachelor Industrial Logistik. Okay, IL. Saya nak tanya, sekejap. Saya nak tanya kalau untuk present ni kena pakai format yang A1 tu ke ataupun macam dalam slide biasa kat PowerPoint? Okay. Good question. Okay, when you go for the use of media, which one? Nak pakai slide or poster or any animation punya software? Actually, it's up to your section coordinator. Setiap section lain-lain. Saya just cakap based on pemarkahan. Tapi when we talk about use of media, nak pakai apa? Use of presentation, nak guna slide ke, nak guna poster ke, itu awak kena tanya section coordinator awak. Sebab ada section coordinator, contohnya FAME, last semester, saya dapat tahu last semester FAME, dia menggunakan poster. Buat poster, present menggunakan satu poster saja. A3. So everything chapter 1, 2, 3, 4 and 5 dalam satu slide saja. Itu FAME. Kalau ICE, ICE saya taruh tepi dulu sebab ICE kes lain. Kalau untuk IL sebelum ni dia guna slide biasa. But I don't know your section koordinator untuk tahun ni. Jadi
boleh terus tanya section coordinator di dalam grup. Tanya dalam grup, jangan tanya personal sebab benda ni kena info secara meluas kan. Tanya dalam grup, prefer to use apa? Boleh ke guna slide je ke, PowerPoint ke? So tanya secara terus kepada section coordinator. Okay, clear Syakina? Clear doktor. Thank you doktor. Okay. Okay, next is Ain. Untuk ICE section je. Okay, untuk Ain, untuk ICE, okay, after section, saya cakap atas dasar saya ICE lecturer tau. So, course lain saya taruh tepi dulu sebab saya kebetulan ICE lecturer. Okay, untuk ICE, saya section coordinator, Madam Mas dan HOS. Dr. Ismail, kita dah berbincang nak buat secara face to face ataupun online presentation. After kita count, memang mostly student ICE berada di MyTech. Hanya 2-3 orang sahaja yang berada di kampung atas sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Yang dia memang ada surat kebenaran untuk stay di kampung. Jadi, atas sebab itulah kita nak buat secara face to face. Face to face ni sangat menyenangkan student dan staff, lecturer lah sebab dia boleh siap dalam masa 2 jam je. Bayangkan kalau secara online sebelum ni 2 minggu tak habis. Student dengan lecturer cancel, dah booking time duk cancel. Macam itulah. But for this semester we decide to do face to face sebab kita nak habiskan dalam masa 2 hingga 3 jam sahaja. Itu kita punya aim. That's why at the same time kita pun sekarang dah berada di fasa yang boleh face to face kan. Cuma kena ada social distancing. So why not? ICE banyak sangat lab. So kita akan run secara simultaneously buat secara face to face. Okay. Bila face to face, nak guna slide ke nak guna poster? Okay. Untuk ICE, sebelum ni kita memang buat menggunakan poster. Tak kisahlah poster tu nak tak perlu yang berkualiti pun, guna kertas majung pun boleh. Ada student yang buat kertas majung, ada student yang buat, kalau dia berjenis yang beria, guna glossy paper. Ini untuk student ICE tau. So guna poster adalah pilihan yang ada pilihan yang betul lah untuk ICE sebab kita face to face. Right. Macam mana nak buat face to face, macam mana nak buat poster tu macam tadilah. Elemen-elemen dia semua tadi tu. Tapi dah diterjemahkan on the one page poster. There is a introduction, ada objective, ada problem statement, ada methodology, ada result and discussion, ada conclusion, settle. Okay. Faham tak? Ada isu ke? Sempat ke madam nak buat poster? Okay, poster tu. Okay, kalau sebenarnya kan, kalau yang PowerPoint dengan poster tu dia tak ada syarat lah. Dia tak ada syarat pun untuk markah yang awak boleh je. Nanti awak bincang dengan coordinator. Sekejap lah, telefon pula. Sekejap. Guna poster. Kalau awak tanya saya memang kena guna poster kalau face to face. Kenapa? Apa kesukaran student ICE bila present guna poster? Wait. Masa nak edit kot madam. Edit Space kalau dia punya result banyak madam, tak muat madam. Okay. Tak apa, kalau awak isukan benda ni nanti saya boleh discuss dengan Dr. Ismail dan Madam Mas.
Sebab sebelum ni tak ada isu tau. Sebelum ni memang tak ada isu. Kalau ni dia orang follow je. Maybe because of the pandemic issue ni, student dah biasa dengan online. So bila kita nak face to face balik, dia rasa macam susah sikit nak tune kepada poster. Baik, kita try dulu. I try to discuss with Dr. Mael dengan Madam Mas. Kita tengoklah macam mana. Okay, benda ni belum confirm lagi. Poster ataupun PowerPoint, saya just cakap based on previous experience. Dan kita akan inform dalam group section. Okay, kita try. Okay, so untuk yang lain-lain, film dan lain-lain, tolong tanya section coordinator. Okay. Apa lagi? Apa sekejap saya nak tengok chat ni. Chat. Mana chat? Oh ni. Chat. Beda kalau face to face kena print ke rubrik. Yes, for those yang buat, for those who present face to face, you have to print your rubric. Print your rubric. Tulis nama, please write your name, your project semua. Sebab your panel nak bagi markah on the spot. Tapi awak tak nampak pun markah tu. Maksudnya dia terus awak present and dia terus bagi markah. Semua panel will give the marks on the spot tau. Sebab we have to evaluate more than 20 student. Mana kami ingat kalau kita kumpul kan. So kita kena on the spot. Okay. Muhammad Ashraf, Madam, kalau yang buat project without physical or digital untuk demonstration tu boleh ke? Kalau video on brief about the whole project. Madam, kalau yang buat project without physical or digital untuk demonstration. Okay, Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf ni kos apa Saya tahu Muhammad Ashraf bin Muhammad Azman. Awak daripada kos apa? Ashraf Azman. Ashraf QE. Okay, sometimes for student from IL and QE tak ada prototype. So they plan to record the video ke untuk simulate. Macam itulah. Itu bagus. Itu sangat-sangat bagus untuk backup. In fact, if you have more time, you can show the video dekat panel dulu. Sikit-sikit. Jangan terlalu lama video tu jangan terlalu lama. Nanti bosan. Awak buatlah sekreatif mana untuk nak menunjukkan your project tu secara whole pun boleh. Itu kalau, tapi let's say your presentation pun dah banyak, dah sampai dah hit 30 minutes and then nak play video lagi, saya rasa dah too much. Janganlah. 5 minit je untuk Ashraf kan. Untuk pengetahuan awak, 5 minit video sangat panjang. 5 minit video sangat panjang tau. Saya rasa maksimum pun go for 3 minutes. Try buat paling panjang pun 3 minutes. Sebab you have to speak. Awak punya video is not considered as a presentation. Your presentation can be calculated for live presentation, bukannya the recorded one. Recorded one to just nak show the demonstration or maybe the backup one. Okay, what's the backup? Okay, for example, art student or film student, they have their own prototype. During the presentation, their prototype is not function. So what's your alternative? Just play the video yang berjaya, your successful video, and then markah for demonstration tu ada. Maksudnya, if the perfect one is 10, maybe you will get 9 or maybe you will get 8.5. So okay lah kan. Daripada on that day you play, you run, tak function. Selalu sangat during the F to F, face to face,
tiba-tiba tak function. But it's okay. Ada video record, just nice. Okay, we go to the next question. Kena bagi, okay. Madam boleh pakai ice jacket. Okay, ice jacket consider formal For it's not ice jacket je. Same goes to itu ke ice jacket tau. Itu jacket UniKL. Any UniKL jacket boleh pakai. Janganlah pakai lab coat sebab QE kan dapat lab coat. Kalau pakai lab coat tu tak kenalah. The jacket is okay. Tambah-tambah for engineering student, lab coat is okay. And then for the next question, hari apa? Okay, Madam present. Okay, for all FYP student, FYP2 student and FYP diploma. FYP diploma, QE kalau tak salah saya, they have to present in week 14 kot. Dia ada range dia. Kalau diploma dia ada week 14 hingga week ke-15. It depends on section coordinator. Mungkin IS sampai 14 je ataupun QE sampai 14 je. So saya pun no point sebab dia bergantung pada section coordinator. Tetapi untuk FYP2 degree confirm FYP2 degree must have to present week 15. Kalau buat online presentation for IL ke QE ke, korang ke online kan? So you have to contact your panel. Please book them. Minta contact panel. Once release sahaja panel list, contact kedua-dua panel, tanya bila free. And set your appointment. Set your presentation punya ni lah. Masa untuk present tu. Okay. You can do secara serentak or make the presentation different. Aisyah, bising lah. Sorry. Okay. Boleh asing. You can do it separately. Panel 1 dulu and then panel 2 kemudian. It depends on the panels punya free time lah. Janji complete dua-dua. You have to do presentation 2 times or 1 time but secara simultaneously. Okay, for ICE students, since you have to present face to face, ada 1 day only. Just 1 day. But hari apa? Itu bergantung pada Madam Mas. You have to ask Madam Mas. Madam Mas dia tengah cari tarikh, cari location. So tunggu dia buat kerja, tak perlu nak tanya-tanya lah. It's okay. Hari tu ada sebenarnya. Dia tengah mencari location, dia tengah mencari timing. Tanya Madam Mas lah. Okay. Kalau face to face sebenarnya sehari je. Semua buat serentak, fair and square. Okay, and then one of Aliyah ask, kena bagi thesis or not? We have to submit our thesis before the presentation or not? Okay, it depends on the panel. Dia bergantung kepada panel tau, bukan kepada section. Once you got your panel list, contact them for timing untuk presentation kan. Yang kedua, you have to ask them about the thesis. Nak bagi thesis or not? Nak submit thesis, final thesis ataupun tak. Kalau diorang nak, you have to submit to them 1 day or 2 day before the presentation. It depends on panel. Dia tidak wajib, it's not compulsory but depends on panel. Same goes to ICE tadi, face to face kan? Contoh, you have to present on Wednesday. If the panel want your thesis, maybe you can submit your thesis on 1 day before ke, because some panel love to read the thesis before comment.
Tak semua, but ada panel. Saya taklah, saya tak suka baca. Okay, and then that's all, tak ada dah. Dah tak ada dah soalan. Okay, ada lagi soalan tak yang nak tanya? Ada lagi tak nak tanya? Any question? Diploma student or degree? Ada tak diploma yang dah present? Okay, one more. Please put your SV name dekat your, if you present using poster. Your name and supervisor and co-supervisor kena letak. You have to consider their name too. Same goes if you plan to present using slide. On the first slide, you have to put your name, your topic, your ID, your supervisor and your co-supervisor. Okay. Any question? Thank you, Rish. Ada soalan? Again, I repeat again. You can get your rubric form from VLE. Ada, semua ada dalam VLE. Thesis form, if you want to submit your thesis, please put your rubric. If you want to do presentation, please please consider presentation. Jangan salah form Okay, last question, madam. Bertukar ke panel? Okay, panel bertukar ataupun tak bergantung kepada jumlah lecturer. For your information, lecturer di MyTech ni keluar masuk, keluar masuk. So what happen? Of course, dia akan bertukar-tukar. Maybe your panel one stick. Maybe panel one awak sama. Tapi panel tu orang lain, lecturer lain. Kenapa? Because lecturer panel tu tengah bercuti bersalin. Takkanlah dia nak cuti bersalin tak boleh ni kita tak boleh nak kacau jadi kalau lecturer tengah bercuti, of course awak punya panel akan berubah. So don't expect your panel 1 and panel tu sama. Melainkan kalau lelaki tu maybe sama. Okay, jangan expect sama. Just redha je lah siapa-siapa pun konsepnya. Okay, apa lagi soalan? Next question is, tak boleh extend week 16 ke madam untuk usul-usul AIS? Okay, tak boleh. Kalau awak tanya saya, tak boleh tau, tak boleh, dia kena fair. Melainkan bila awak tanya macam ni, dia sebenarnya bergantung kepada section. Dan section pula bergantung kepada key in markah. Kami ada time untuk key in markah. Markah presentation dengan logbook kena submit pada certain week tau. Tak boleh extend ni. Assignment boleh extend sebab korang daripada week 1 sampai week 17 ada timing dia. Tapi untuk presentation, untuk FYP, dia ada markah kena masuk. Jadi untuk bila awak kata nak extend, tak extend tu itu di luar bidang saya lah. Sebenarnya kalau awak tanya saya memang tak boleh lah. Melainkan awak ni masuk hospital ke, COVID ke, ada surat hospital. Okay, last semester saya akui ada student yang buat lambat. Tapi sebab apa? Sebab dia warded. Dia ada pembedahan. Ada yang COVID. Macam mana kita nak, dia ada surat doktor tau. Barulah kita benarkan. Dan benda ni masuk di dalam meeting sampai TT campus tu. HQ. Sampai macam tu sekali. Kena buat proposal untuk student-student yang sakit. Bukannya sesuka hati sebab tak sempat, tak fair. Tak fair. Semua orang waktu yang sama sahaja. Okay. That's why kunci dia kena start awal waktu FYP1. Okay.
Gitulah. Tak apa, masa ada masa, jangan risau. Selalunya saya punya ni lah, saya based on experience. Saya cakap based on experience Selalunya yang paling perform adalah budak IL. Saya nampak dia punya trend. Budak IL memang complete siap week 16. Nice. Budak AIS, ya ni saya nampak budak AIS lah. Budak AIS yang paling lewat sekali siap. Sebab dia melibatkan prototype dan function kan. Selalunya akan siap lambat. Nanti awak punya presentation mesti ada kekurangan. Itu point yang saya selalu dapat di mana waktu presentation korang tak nice lagi pun. Tak build secara nice prototype tu. Tapi make sure ada yang function. Janganlah sampai teruk sangat macam berada di week 8. Tolong berusaha sampai ke tahap yang macam at least 70% works. Macam tu. Lagi 30% tu is okay. Boleh improve dekat thesis. Sebab thesis lambat lagi submit. Okay. Kita bukanlah nak 100% siap sepatutnya 100%. Tapi kita faham. Kadang-kadang rosak lah apa benda lah kan. Itu yang selalu trend budak-budak AIS lah. Budak yang paling lewat sekali hantar. Okay. Cuba belajar dengan budak-budak yang perform tu. Dia orang awal-awal macam budak IL awal-awal lagi dia dah buat questionnaire. Itu bagus lah sebab dia punya niche dia buat questionnaire tapi dia dah siapkan awal. Senang. Yang buat prototype ni suka di hujung-hujung baru jadi. Itu biasalah tu budak engineering kan. Okay, any question? Kalau tak faham secara bercakap macam ni boleh WhatsApp saya tau. Jangan risau. Saya bercuti tau esok. Saya bercuti seminggu. Walaupun saya bercuti tapi awak boleh bertanya saya melalui WhatsApp lah. Cuma kalau lewat reply tu minta maaf lah. Yelah balik kampung. Okay. Madam, Any question? Ya saya. let's say macam budak AIS kan kita orang buat prototype, buat projek kan. Kan next week dah kena present. Tapi macam result tu kita orang macam tak ada sangat dan thesis kalau kena hantar awal macam mana madam? Kalau Awal pun. I mean like bukan. Maksudnya kalau panel minta. And also kan kita kena present mesti kena ada result kan. Betul. Okay, panel okay, saya cakap betul. Saya cakap bertu terang. Panel ada dua jenis. Satu, they want to read, to ease their proses mark given tu. Dia just nak menyenangkan pemberian markah. Student present dia dah faham. So panel understand using your thesis. But tapi dia tak bagi markah awal untuk thesis. Dia just nak fahamkan for your presentation sahaja. Okay, itu untuk certain panel. But ada panel, contoh saya dah biasa dengan panel QE. Kalau panel QE, dia nak draft, dia nak thesis awal daripada presentation. And then dia bagi markah terus thesis tu. Itu bahaya. Student AIS jangan risau. AIS lecturer dia clear yang awak belum siap lagi. Untuk Durrah saya faham. Awak tak siap lagi but at the same time your panel ask your thesis earlier. Don't worry. Okay. For QE hati-hati. For QE kalau boleh saya nak nasihatkan kalau awak belum siap awak ada budi bicara dengan panel. Awak cakap kat panel it's not complete yet. But after presentation you will improve. Awak akan you will consider panel punya comment and then awak improve then baru submit the real thesis. Untuk QE tolong bertindak macam tu. Melainkan kalau awak dah perfect siap sebelum presentation. Sebab ada student QE yang dah di-penalize sebelum presentation, dah diberi markah sebelum presentation lah sebab dia dapat thesis awal. So itu hati-hati. Student sendiri kena clear cut dengan panel. Okay. Sebab macam saya kata ada dua sebab kenapa panel suka thesis awal. First, untuk nak faham, to understand your presentation. Number two, to give the marks earlier. Dia nak cepat. Ada lecturer yang perform kan yang nak bagi markah cepat.
So saya kena ni lah, kena mengaku je lah yang awak belum siap lagi. So awak akan improve lepas presentation. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi? Kalau tak ada, Madam, sekejap. Sekejap, ada 2 minit je, ada wrong tol sekejap. Okay, sorry, ada call pula. Okay, apa lagi? Okay, kalau yang industri, okay. Madam, kalau yang ada kait dengan industri, it's okay. Kalau ada industri, just waktu present tu kena beritahu lah, inform dekat panel yang awak ada industri. Tak ada apa yang special pun. Sebab kita belum apply lagi untuk rakan industri to be a panel. Kita ke arah invite industry player ataupun orang yang bekerja di industri to be one of the panel, tapi belum lagi. Untuk semester ni kita just ambil tajuk industri tetapi diorang belum jadi panel. It's okay. Madam, ada kemungkinan tak student course lain kena buat face to face? Okay, jap. Itu Muhammad Nazmi, jap Madam, last question. Panel bertukar ke? Okay, tak ada. Tak boleh extend ke settle. Okay, for Najmi's question, ada kemungkinan tak? Okay, yang saya confirm tak ada face to face, IL, QE. Confirm tak ada face to face. Sebab diorang mostly student IL dengan QE di rumah. Okay, untuk student FIM, saya sebenarnya tak sure. Saya tak sure sebenarnya. Doktor Al pun belum hubungi saya untuk kes face to face ni. Jadi saya no idea. I have no idea. Kalau awak nak face to face, saya boleh tanyakan dekat Dr. Al. Sebab saya tahu untuk ICE sebab saya lecturer ICE. So saya tahu advance sedikit tentang ICE. Untuk FIM saya tak sure, tapi mungkin lepas ni saya sendiri akan contact. Selalunya saya akan contact lecturer, saya nak confirmkan nak face to face ke nak online. Tapi saya belum contact lagi. Okay, Najmi untuk budak FIM, okay, saya secara terus terang. Budak FIM nak face to face ke ataupun online? Sebab apa tahu? Sebab FIM also most of the student FIM student ada di MyTech. Sama macam ICE. Kalaulah diberi peluang untuk pilih. Ni kalau diberi peluang saya tak ada keputusan. Saya just nak tanya. FIM pilih face to face ke online? Kalau nak feel the vibe, feel the FIP vibe, actually kita pergi pada face to face lah. Dia memang dia lain macam sikit lah. Tapi settle sekejap je. FIM nak apa? Ada FIM Najmi, course apa Najmi? Saya IL, madam. Oh, IL memang tak lah. IL memang go for online. Online, madam. Oh, Dila ni, Fat nak online? Ya, Kalau madam. online, okay, online, so saya takkanlah, awak boleh tanya, sebenarnya awak boleh tanya Dr. Al sebenarnya. Kalau saya tanya, saya takut nanti Dr. Al cakap apa. Ais buat apa? Kalau saya tanya Dr. Al mesti tanya saya, Ais buat face to face ke buat online? Mesti tanya. Jadi saya diam-diam je lah, nanti awak tanya sendirilah boleh? Face to face, apa online? Dia dah cakap awak online. Tak, Mita cakaplah dengan Dr. Al online. Ais. Tak apalah, nantilah kita tengok dulu. Sebenarnya yang best face to face. Jumpa kawan-kawan. Okay. I think dah tak ada apa-apa kot ni. Saya last question tengok balik dekat ni. Online, FIM nak online. Online. Okay.
Okay, sebelum saya tutup saya punya presentation lecture ni, saya nak bagi saya nak inform satu ni. Okay, untuk budak FYP 2, FYP 2, FYP diploma, term depan awak akan pergi pada intern. Waktu awak pergi intern tu, awak punya projek sebenarnya sangat laku untuk pergi kepada pertandingan. Pertandingan ni tak perlu awak buat lain. FYP awak tu sebenarnya valid untuk pertandingan. Ada pertandingan antara uni KL, ada pertandingan antara universiti, ada pertandingan antara negara. Jadi untuk nak elakkan sia-sia awak punya FYP tu, takkan FYP untuk FYP je. Sedangkan projek awak tu boleh dapat duit. Projek awak tu boleh dapat sijil, pengiktirafan. Jadi saya nak galakkan awak untuk awak biasakan buat satu video yang mengabdikan your FYP, your project. Cerita your project from A to Z, maybe dalam 5 minutes video. So next time kalau ada pertandingan, awak boleh masuk. Saya selalunya kalau ada pertandingan, saya akan iklankan kepada FYP yang lama-lama untuk masukkan projek awak ni. Ataupun saya akan iklankan kepada supervisor nak masuk ke tak FYP lama ni. Kalau awak tak ada video, rugilah. So sementara awak tengah dalam proses buat FYP ni, why not awak rakam? Dan rakam tu make it general. Jangan don't mention about this is FYP project, this is FYP project. No, this project is good. This project ataupun this study, this research, make it general. Kenapa? Sebab bila masuk pertandingan dah bukan FYP. So don't mention about FYP. Alright. Ada soalan? Ada lagi apa ni? Pul ada soalan ni. Saya tak wajibkan Saya tak wajibkan buat video tu, tapi seelok-eloknya buat. Contohnya macam budak AIS. Budak AIS ni banyak sangat prototype. Semua prototype tu boleh masuk pertandingan. Awak rakamlah video tu. Dah lah untuk backup. Untuk backup your presentation, at the same time for your future juga untuk buat masuk pertandingan. Macam last week baru je announce budak AIS, budak FAME masuk pertandingan. Ada AIS, FAME dengan QE. Sebab dia orang buat video. Sebenarnya IL pun boleh, tapi saya kurang sikit. Saya tak tahu IL punya point dekat mana. Mungkin awak boleh refer kepada supervisor lah. Supervisor lagi tahu tentang ni. Sekejap. Clear tentang video tu. Dia tak wajib tapi bagus kalau ada. Kalau nak masuk pertandingan. Madam, tak boleh ke iStudent buat pool juga untuk online and face to face? Tak kot. Pool apa? Buat pool juga tu macam mana Maksudnya tanya juga macam mana tanya dekat budak FAME tadi? Tak, yang budak FAME. Yang budak FAME tu saya saja tanya, tapi keputusan bukan dekat tangan saya. Saya saja nak tahu je korang prefer yang mana. Yang ni tak yang budak AIS ni even bukan saya juga yang buat ni. Kita dah bincang semua. Sebab tak ada isu pun budak AIS nak buat kenapa nak pilih online sedangkan semua berada di depan. Kalau buat face, kalau buat online 2 tahun saya buat online. Terlalu banyak masalah. Student tak present sampai ke hujung. Nak kena cari masalah. Sedangkan yang sebelum ni boleh buat face to face 2 jam siap. Kita dah fikir pro and cons lah. Tak ada sebab pun student tak prepare ke apa sebab dia masa dah pergi lama. Itu je. Untuk pool Okay, madam, vote, thank you. untuk vote ni, vote FAME ni tak valid tau. Saya saja tanya. Untuk FAME ni. Okay. Ada soalan tak lagi? Kalau tak ada. Kalau tak ada, kalau apa-apa tolong WhatsApp lah. Kalau betul-betul ada masalah boleh tanya saya. Kalau yang berkaitan dengan section boleh PM saya ataupun Madam Mas lah. Okay.
Tak ada I think that's all for today. Thank you. This is our last class. Dah tak ada kelas dah. Kalau apa-apa boleh tanya dalam grup. Tentang apa-apa tu maksudnya apa? Lepas habis presentation akan ada lagi, banyak lagi. Like hardcover submission, thesis printing, burn CD, turn it in, antara soalan-soalan yang famous ataupun claim yang awak akan tanya. Dan benda tu dah tak ada kelas lah sebab saya dah explain. Just tanya dalam grup. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.